Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina, wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Yang dihormati Tuan Haji Wan selaku pengerusi dan juga pengerusi Adik Kuasa Surau Al-Amin, muslimin dan juga muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini ana dapat bersama dengan para jemaah sekalian di surau kita ini. Walaupun bertemu dengan pengurusi di satu tempat yang cukup besar, iaitulah bertemu di Mekah. Kemudian baru sampai ke sini setelah 2 tahun berlalu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ukhuwah yang terbina menambahkan lagi rasa merapatkan lagi ukhuwah persaudaraan kita dengan para jemaah di sini insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, sebagaimana yang disebut tadi, kita hidup di zaman yang banyak cabaran. Cabaran yang datang kepada kita daripada pelbagai sudut. Namun kita tak boleh meletakkan hukuman bahawa oleh kerana kita duduk di akhir zaman, bermakna kita tidak ada lagi masa, bukan lagi orang yang baik untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang mulia. Sebab walaupun zaman itu berubah, walaupun masa berlalu, tetapi masih lagi wujud di kalangan manusia orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehinggalah apabila nak berlaku kiamat nanti, Nabi SAW beritahu kiamat tidak akan berlaku kecuali pada waktu itu orang sudah tidak lagi pandai solat, la yadri, tak tahu lagi apa itu solat, apa itu puasa. Orang yang paling baik di zaman itu pun hanya tahu berkata la ilaha illallah. Jadi alhamdulillah di zaman kita ini maknanya sangat positif lagi lah untuk kita jadi orang baik. Tapi kalau kata tak ada harapan, dah lah kita yang telah meruntuhkan harapan. Kita yang telah merusakkan umat ini dengan tuduhan-tuduhan yang kita kata, oh kita di akhir zaman bebaslah nak buat apa saja kerana sudah akhir. Ini hujah. Kadang-kadang kita nampak diguna pakai oleh sebahagian masyarakat, terutamanya bila orang pergi tegur anak dia tak solat ke, anak dia duduk merempit motosikal ke, ataupun anak-anak perempuan dia tak tutup aurat, tak patuh syariah, pakai yang pelik-pelik. Bila orang tanya, nak kata macam mana? Akhir zaman. Kita mengatakan manusia yang ada di zaman Nabi SAW memanglah manusia yang terpilih. Dan manusia yang ada di zaman kita juga manusia yang terpilih. Karena itu Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik, khaira ummatin, sebaik umat. Dan umat inilah umat yang menjadi kebanggaan kita para jemaah sekalian. Sebab apa? Sebab umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umat yang paling ramai sekali menjadi penduduk syurga. Tuan-tuan kata alhamdulillah. Bermakna kebajikan umat itu masih lagi ada. Bahkan bila orang sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sebut jawatan dia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai pembawa rahmat kepada alam. Ada orang tanya, apa dia maksud rahmatan lil alamin?
Jawab dianya perbandingan yang cukup simple, yang mudah tuan-tuan dan juga puan-puan tengok. Perbandingan di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu, kalau mereka langgar peraturan Allah Azza wa Jalla, derhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bagi tempoh 3 hari ataupun kurang. Satu peristiwa yang berlaku apabila Nabi Allah Saleh alaihi salam. Nabi Saleh ini berdepan dengan kaum Samud. Jadi bila dia orang ni minta supaya Saleh bawa dalil, bukti, mukjizat dia ni benar, maka Nabi Saleh radhiyallahu alaihi salam berdoa kepada Allah SWT, bawa mari mukjizat. Apa yang mereka cabar Saleh? Minta bawa mari seekor unta yang pelik. Sifat unta tu memang pelik lah. Kalau mengikut otak manusia biasa tak akan mampu, tak ada manusia boleh bawa. Tapi Saleh kata tak apa, kalau kamu nak boleh je. Aku doa kepada Allah SWT, Allah Ta'ala keluarkan daripada bukit ni unta, tapi syarat kamu beriman, ikut peraturan. Akhir sekali keluar unta, naqah. Dalam bahasa Quran kata naqah. Bila keluar unta, akhirnya mereka bunuh unta Nabi Saleh. Ceritanya panjang lah. Allah Saleh kata, tamatta'u fi darikum salasata ayyam, kamu berseronoklah, suka-suka kamu 3 hari. Lepas 3 hari, akhadhathumus sayhatu musbihin, pada waktu pagi. Biasanya azab ni dia mari waktu pagi, waktu orang seronok nak cari teh tarik, azab menimpa. Jadi hancur habis. Namun begitu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang digelari sebagai rahmatan lil alamin, iaitulah Allah Subhanahu wa taala tidak jatuhkan hukuman azab ke atas umat ini secara cepat, bahkan ditangguhkan. Kalau orang kafir seumur hidup dia, daripada kecil beranak sampai ke mati kafir, maka dia tangguhkan azab dia. Boleh jadi dia hidup dalam keadaan nikmat atas dunia ni, tak pernah sakit, tak pernah mengenali panadol walaupun sebiji, tapi mereka akan mendapat balasannya bila dia mati. Cuma kesan daripada umat ini melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, maka adalah cabaran-cabaran yang Allah Ta'ala beri ke atas kita. Adalah masanya Allah Ta'ala jatuhkan hukuman, Allah Ta'ala letakkan atas kita bala, bencana, supaya kamu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah nak suruh kita balik. Pasal itulah dalam Quran Tuhan kata, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami balakan mereka bil hasanat, dengan kebaikan, was sayyiat, dengan keburukan. Adanya bencana, ada gempa bumi, adanya banjir, adanya kebakaran, ada kalanya ekonomi jatuh merudum. Duit kita hari ni pun tak tahu mana. Saya pergi Mekah ni, RM100 dapat 83 rial saja. Ya, tapi kita tak usah kait dengan negara lah, kita kait dengan bencana-bencana yang ada. Jadi bila mari perkara begini, untuk apa? Allah kata dia nak la'allahum yarji'un, mudah-mudahan hamba-hamba aku ini balik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu matlamat besar yang Tuhan nak bila diberi kepada kita. Allah Ta'ala nak suruh kita jadi manusia yang baik, nak suruh balik semula kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara mana? Dengan cara kita balik semula, bergilakkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kita mengingati Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab bila manusia ingat kepada Allah, mereka akan menjadi orang yang baik. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Malik rahimahullahu ta'ala cerita kepada kita tentang matlamat dibangkitkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkit untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti manusia yang baik. Untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak manusia. Dalam riwayat lain, liutammima salihal akhlak, akhlak yang baik. Maka
Para ulama hadis ini diriwayat oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Para ulama hadis mengorek hadis. Saya juga nak bincang dengan para jemaah sekalian, kita nak tengok kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan innama bu'istu. Ini kalau orang belajar Arab sikit, dia nampak dia panggil adatu hasrin. Maknanya aku dibangkitkan, ini je tujuan. Apa tujuannya? Nak perbetulkan akhlak, nak perbetulkan budi pekerti yang baik. Sedangkan tujuan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan untuk apa? Untuk nak kembalikan manusia ke atas fitrah. Kan kita manusia ni yuladu ala al-fitrah, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Semua maulud anak yang dilahirkan itu dilahir di atas landasan fitrah. Kalau saya tanyalah, ataupun kita tanya sama-sama kita, apa makna fitrah? Ada orang jawab dah tu, bayar peterah dekat nak raya, fitrah dekat nak lah. Itu beras yang kita bayar fitrah bila nak air raya. Fitrah maknanya kejadian asal manusia semuanya mengakui adanya Allah Azza wa Jalla. Ketika manusia di alam zuriat semuanya telah dikumpul oleh Allah Azza wa Jalla, maka Tuhan tanya, alastu bi rabbikum? Hei semua makhluk aku ni, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua makhluk yang ada je, yang wujudnya, yang di alam zuriatnya, di alam mananya, menjawab qalu bala, mereka mengatakan bala, ya. Tuan-tuan kalau belajar bahasa Arab, bila dia tanya dengan soalan tak boleh jawab ya, jadi tak ada. Dia kena jawab bala. Bila kata alastu, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kalau kita kata ya, mana jadi bukan. Kena kata bala. Itu bahasa. Alastu bi rabbikum? Bala. Maknanya Allah Taala ajar kepada kita suruh jawab bala, artinya kita mengakui, ya Tuhan benar, engkaulah Tuhan kami. Semua manusia yang dilahirkan, termasuklah anak-anak orang bukan Islam yang dilahirkan maulud, mereka lahir di atas landasan fitrah. Lahir di atas landasan fitrah maknanya di atas kepercayaan bersih, kepercayaan adanya Allah Azza wa Jalla, dan mereka bebas bersih daripada dosa dan maksiat. Kita ni bila start berdosa? Bila mula berdosa? Pasal itulah bila kita belajar ilmu fardu ain, semua menyebut syarat wajib salat, di antaranya mukallaf. Syarat wajib puasa Islam, baligh, ataupun disebut mukallaf. Maknanya mukallaf tu bermulanya tempoh orang itu kena ambil tindakan dan juga amalannya dicatat. Maka Nabi SAW gambarkan kepada kita yuladu alal fitrah. Jadi fitrah kejadian manusia semuanya mengakui ada Allah Azza wa Jalla. Bila mereka ni rusak fitrah, apabila mereka besar di dalam keadaan tidak duduk di bawah bumbung tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tauhid kepada Allah Ta'ala, semua nabi-nabi, para anbiya alaihimus salatu wassalam, semuanya telah dibawa, telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla, dilantik oleh Allah Ta'ala. Apa Tuhan sebut dalam Quran? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sesungguhnya kami telah bangkit bagi setiap umat itu rasul, ada utusannya. Untuk apa rasul itu? Ani'budullaha wajtanibut taghut, supaya mereka ini menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri daripada taghut. Itu dakwah Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tapi kenapa tiba-tiba manusia ini tak sembah Allah? Kenapa manusia ini akhirnya menyeleweng daripada jalan Allah Azza wa Jalla, sedangkan Rasul telah menjalankan tugas masing-masing? Maka jawabnya, syaitan yang telah menyekat jalan tauhid itu dengan cara menyelewengkan pemikiran manusia, dengan cara memesongkan kepahaman manusia. Maka kita lihat hari ini manusia berbagai-bagai fahaman di atas alam ini. Zaman kita hari ini pun manusia berapa jenis ada. Yang besar, yang baik, ialah manusia yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia panggil ahlut tauhid, ahli at-tauhid. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummatin. Dalam ayat saya balik semula kepada ayat awal tadi, kuntum khaira ummatin, kamu sebaik-baik umat. Itu dia panggil umat Nabi ni ada dua kategori. Satu dia panggil ummatul ijabah, umat
yang menyahut seruan Nabi. Kita semua ni termasuk dalam ummah al-ijabah, ummah yang menyahut seruan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Satu lagi dia panggil ummatud da'wah, umat secara umum. Umat yang nak didakwahkan, dipanggil mereka, diajak mereka kepada Islam. Itu dia panggil ummatud da'wah. Jadi kita umat yang telah menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita juga tak boleh duduk selesa, duduk diam saja. Kita kena panggil juga umat lain supaya mereka juga datang kepada dakwah, menyahut dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kategori yang kedua, lawan daripada ummatut tauhid, umat al-mulhid. Umat yang memang tak ada Tuhan, tak percaya kepada adanya Tuhan. Yang kita panggil ateis, tak percaya ada Tuhan, kan? Kemudian mari kategori yang ketiga, dia percaya ada Tuhan tetapi umat yang melakukan syirik, ada Tuhan macam-macam. Ada yang tangan banyak, ada yang banyak benda lagi ni. Ya. Maka timbullah dia punya mazhab manusia ni, ada yang apa ni, sembah batu, sembah kayu, sembah pekong, sembah apa-apa saja. Maka itu penyelewengan yang dibuat oleh syaitan terhadap manusia untuk nak menyekat manusia daripada jalan Allah Azza wa Jalla. Namun begitu, orang yang duduk di atas landasan fitrah masih lagi wujud. Maka Nabi SAW peringatkan kita supaya duduk di atas landasan fitrah ini jangan diselewengkan oleh orang-orang dan juga manusia yang lain. Maka Nabi kata fa'abawahu yuhawidanihi, mak ayah dia lah yang menyahudikan dia, au yunasiran, au menasarakan dia, au yumajisan, atau memajusikan dia. Jadi agama atas dunia ni lain pada Islam, 3 perkara. Sama ada dia Yahudi ataupun dia Nasara, Kristian. Jadi dua ni mengaku ada Allah Azza wa Jalla tapi melakukan syirik dan penyelewengan dalam agama dia. Kemudian marilah kumpulan yang ketiga, segala agama-agama lain yang macam-macam nama lagi. Ada Hindu, ada Buddha, ada macam-macam agama yang semuanya menyeleweng daripada landasan fitrah. Maka para jemaah sekalian, bila kita duduk di atas landasan yang benar, kita duduk di atas tapak yang begitu baik, maka penyelewengan yang berlaku dalam masyarakat mari daripada mana? Cuba kita tengok penyelewengan yang berlaku daripada masyarakat ini datang daripada mana. Dia bermula daripada zaman Nabi Adam AS dengan Nabi Nuh. Dua Nabi, Adam, Nuh. Waktu orang-orang yang saleh mati di kalangan mereka, syaitan mari. Dia kata, takkanlah kamu ni, tok ayah kamu mati, tok guru besar kamu mati ni, kamu tengok saja. Habis kita nak buat apa? Ambillah dia tu buat patung rupa. Habis nak letak di mana? Letaklah dekat tangga surau kita, tangga masjid, buat kenang-kenangan. Pandai syaitan. Jadi pengikut tuan-tuan syekh ni, dalam Quran Tuhan sebut nama-nama berhala tu, Yaghus wa Ya'uq wa Nasra, itu nama-nama ahli orang-orang soleh di zaman itu. Kan dalam nama berhala dalam Quran itu nama orang soleh di zaman itu. Tetapi syaitan mari, dia suruh buat patung. Buatlah patung pokok ni. Bila buat patung, tengok saja. Allahu Akbar. Bila tengok dia, ingatlah kata-kata dia. Suruh solat, suruh puasa, suruh apa ni, zikir, suruh baca kitab. Zaman dia lah kitab dia. Dia tu suruh baca Quran lagi. Quran baru turun pada Nabi SAW kan. Lama-lama mati generasi pertama. Mari anak-anak cucu yang tak ingat cerita, syaitan mari pula. Tok ayah kamu buat dulu, bukan nak suruh tengok saja. Habis nak suruh apa? Gosok-gosoklah sikit. Mula dah. Dia masuk tahap yang kedua, gosok. Tok ayah mula-mula. Mati generasi 3, mari. Jangan duk gosok saja. Minta-minta lah. Jadi mula dah naik taraf. Maka kata di ulama tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata baina Adam wa Nuh asyra qurun. Di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ni 10 kurun, 10 abad lama dia. Maka syaitan mari peringkat demi peringkat, generasi-generasi berakhir. Akhir sekali berlakulah penyembahan berhala, penyembahan patung-patung di atas muka bumi. Maknanya dia berperingkat, step demi step. Mana tahap 1, tahap 2 masuk sikit-sikit.
akhir sekali berlakulah penyelewengan yang besar di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Maka mari Nabi Nuh untuk memperbetulkan balik. Nuh mendakwah berapa ratus tahun tuan-tuan? 950 tahun. Akhir sekali Nabi Nuh rasa sedih. Tak larat dah nak berdepan dengan kaum dia, maka dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla minta hancurkan, minta binasakan. Maka berlakunya banjir taufan yang besar, tenggelam habis. Jadi seorang demi seorang Nabi datang sehinggalah sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun marilah umat Nabi ini, Allah Ta'ala gambar dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu manusia yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Maka baik buruknya kedudukan manusia ini duduk di mana para jemaah sekalian? Duduk di hati manusia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, yadkhulul jannata aqwam, akan masuk syurga aqwam, beberapa kaum di kalangan umat ini, afidatuhum mislu afidatit tayr, hati mereka seperti hati burung. Saya pun tak tahu hati burung ni besar mana tuan-tuan. Kita yang ada juga yang suka makan burung kan, jumpa tak jumpa hati dia? Hati burung jumpa tak jumpa? Kalau hati ikan ada orang makan. Jangan main cerita hati ikan ni besar. Nanti saya cerita kalau sempat masa. Tak. Kemalan ni boleh sampai pukul berapa tahu. Ngurus kita bagi tempoh. Jadi Nabi kata mislu afidatit tayr, hati mereka seperti hati burung. Kata di ulama hadis fi raqqatiha wa safati usratiha wa salamatiha. Maknanya hati yang bersih. Hati yang tidak ada masalah dengan orang. Ada yang mengatakan hati mutawakkilun, hati yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Pada itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kamu betul-betul bertawakal sebagaimana tawakalnya burung. Burung ni dipanggil simbol kepada tawakal. Tawakal sebab apa? Burung dia keluar daripada rumah dia pagi-pagi, keluar tak keluar? Dia keluar kan? Pergi dengan apa ni, taghdu khimasan. Dia keluar dalam keadaan dia punya tembolok dia, perut dia kosong. Bila dia balik, betana, balik dalam keadaan penuh sudah perut dia. Bahkan tangan kaki dia ni penuh dengan makanan-makanan, dia muncul pun ada makanan untuk family dia, untuk keluarga dia. Maka Nabi gambarkan afidatut tayr, akan masuk syurga manusia yang mempunyai hati seperti burung. Jadi para ulama nak cari hati mana hati burung ni, katanya safa, bersih hati. Dan tawakal duduk juga di situ. Maka itulah yang disebut, bila kita sebut tajuk yang kita bincangkan tentang pembersihan jiwa. Bagaimana kita nak bersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak baik. Memang agak sukar. Ilmu pembersihan jiwa inilah para jemaah sekalian yang kita nak kait dengan awal hadis yang saya baca tadi, hadis Muwatta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, aku dibangkitkan untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak yang mulia. Tuan-tuan tanda hadis burung tadi diriwayat oleh Imam Muslim. Dan di antara sifat ahli syurga, qulubuhum qalbu rajulin wahid. Ahli syurga nanti bila orang masuk dalam syurga, Allah Ta'ala gambarkan wa naza'na fi sudurihim min ghillin. Allah kata kami dah cabut daripada hati penduduk syurga itu ghil, sifat yang tak baik, sifat dendam, dengki, sakit hati dengan orang, telah dicabut. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, mereka itu bersaudara di atas singgasana yang berhadap, sama masing-masing boleh bercakap. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini suratul Hijri ayat 47. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi menggambarkan ahli syurga. Nabi kata qulubuhum qalbu rajulin wahid, hati mereka seperti hati yang satu.
Mana tak ada perasaan marah, tidak ada perasaan benci, tidak ada perasaan dendam, dan pada waktu itu pun minta maaflah para muslimat, sudah tidak ada lagi sifat-sifat cemburu, tak ada. Tengok suami duduk dengan hak lain pun tak marah dah. Hari ni jangan main. Keluar ada khabar pagi tadi, apa cerita? Saya pun terkejut tengok. Nah, suami dia kahwin lain, dia pergi potong malu dengan kawan tu. Ya haula wala quwata illa billah. Kau tak tengok cerita ni. Orang macam-macam di atas cerita. Jadi sebab marahnya dia, cemburu, dia kata biar rugi belaka. Tak. Ya, apa namanya? Jangan buat lagu tu. Jadi ini cepat. Maknanya bila hati duduk di situ, dia panggil itulah mahallu an-nazar. Hati itu menjadi punca tempat tilikan Allah Azza wa Jalla. Tuhan nak tilik kita duduk di mana? Duduk di hati yang baik. Balik semula kepada hadis. Nabi kata, aku dibangkitkan untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak yang mulia. Jadi kalau kita nak kaitkan akhlak dulu ke akidah dulu, maka kita balik kepada akidah manusia ni atas fitrah. Akidah manusia duduk di atas landasan fitrah, maknanya semua mengakui ada Allah Azza wa Jalla. Yang menyelewengkan manusia siapa? Syaitan melalui dua ibu bapa dan melalui sistem pendidikan yang mereka terima dan juga bi'ah, suasana yang ada. Beberapa sistem tak boleh nak kata satu. Kadang-kadang kita marah dengan anak kita, tapi sebenarnya kita yang bersalah. Ibu bapa yang tidak beri didikan kepada anak kefahaman Islam yang baik. Tuan-tuan para jemaah sekalian, bila saya sebut tentang kefahaman Islam, bukan bermakna mesti anak-anak ni atang ngaji pondok belaka, atang ngaji sekolah agama saja lah. Siapa dia yang nak jadi engineer, siapa nak jadi arkitek, siapa nak jadi pilot, siapa nak jadi ini, maka kita pelbagaikan. Tetapi nak tanam dalam jiwa anak-anak kita siapa? Orang yang tawakal pada Allah, orang yang mengenali Allah Azza wa Jalla. Maka daripada pendidikan awal anak-anak itu perlu kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Saya selalu baca hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini memang hadis kena baca. Dan kalau boleh kita jadikan suatu poster lekat dekat rumah kita. Kata di Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada Ibn Abbas, ya ghulam inni uallimuka kalimat. Aku nak ajar kepada kamu beberapa kalimah saja, mudah-mudahan Allah Taala bagi manfaat dengan kalimah ini pada kamu. Yang pertama sekali dia ajar, ihfazillaha yahfaz. Mu jaga hak Allah, Allah jaga hak kamu. Subhanallah. Jadi para ulama menyenaraikan nak jaga hak Allah Taala itu jaga apa? Kita jaga agama Allah, jaga arahan Allah, jaga larangan Allah supaya kita tidak langgar. Tilka hududullahi fala ta'taduha, jangan kamu hudud Allah Taala sempadan Tuhan buat, jangan kamu rempuh. Tilka hududullah fala taqrabuha, itu sempadan Allah Taala buat, jangan dekat. Jadi ayat ni Allah Taala letak dua batasan. Satu dia kata jangan dekat. Yang jangan dekat tu macam contohnya innamal khamru wal maisir wal ansam wal azlamu rijsun fajtanibu. Tuhan kata innamal khamru, arak, judi, tilik nasib, berhala, rijsun, semua ni benda kotor, benda najis, fajtanibu, jauhkan dia. Jadi ada banyak ayat Allah Ta'ala suruh jauhkan. Nabi kata ijtanibu sab'al mubiqat, jauhkan 7 perkara yang membinasakan. Jadi diberi arahan supaya kita menjauhkan daripada sempadan, border, jangan pergi dekat. Sebab bila pergi dekat dibimbangi terjebak, dibimbangi jatuh. Maka bila nak larang daripada perkara-perkara, yang pertama sekali dalam Al-Quran adalah hadis Nabi kata ijtanibu sab'al mubiqat. Yang pertama al-isyraku billah, syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka itu penjagaan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla bermula di situ. Kita bila kita sebut tentang tauhid, para jemaah sekalian, mesti kita kata saya dah belajar akidah, belajar tauhid daripada kelas fardu ain awal lagi kita belajar kan? Kita belajar awal lagi. Tetapi kita tidak belajar perkara-perkara yang merusakkan akidah itu sendiri. Sebagaimana solat kita boleh batal. Batal tak batal solat? Allahu Akbar. Teringat ada kaca putih dalam poket. Kita ambil makan bismillah, boleh makan? Tak boleh lagi. Sama juga tauhid itu sendiri batal. Kalau tuan-tuan suka baca kitab, saya namakan dia panggil kitab Malaysia. Apa dia kitab Malaysia? Mastika Hadis. Mastika Hadis itu kitab Malaysia nama dia.
jilid yang pertama, bab yang terakhir, bab yang ketujuh, bab kewajipan menjaga Islam. Di dalam itu panel penulis ini rahimahumullah, telah meninggal mereka, telah menyenaraikan kepada kita 3 kategori yang boleh merusakkan akidah manusia, bermula daripada i'tiqad, kepercayaan. Siapa dia percaya di dalam dunia ini ada lagi kuasa yang mengatasi ataupun menyamai kuasa Allah, maka orang itu batal dia punya syahadah. Siapa dia buat perkataan-perkataan yang menghina Islam, wah apa ni muslimat ni pakai tudung ni macam apa ni, hatu bungkus ya, dia main-main kan, kita kata orang ini juga merusakkan. Ataupun perbuatan dia pergi dekat berhala, pergi tabik sekali dengan dia. Itu kadang-kadang kita bimbang tengok bila ada perayaan-perayaan orang bukan Islam yang melibatkan berhala dia, tiba-tiba anak orang Islam juga disuruh menjadi pengawal, menjadi di atas nama persatuan-persatuan pergi duk bantu orang ni, mereka juga terjebak dengan perbuatan yang bahaya itu. Patutnya bila terlibat dengan agama ini, cari orang bukan Islam yang pergi. Kita tak payah orang Islam dalam masalah keagamaan. Tapi dalam masalah pergaulan biasa dengan masyarakat, itu tak ada masalah, harmonikan masyarakat kita. Tapi bila terlibat dengan isu agama, maka tak boleh kita campur tangan. Kerana itu garis panduan yang dikeluar oleh Jabatan Agama Islam penting sangat kepada manakah perayaan orang kafir, orang bukan Islam yang tak boleh kita pergi, dan manakah bentuk budaya-budaya mereka yang dibenarkan untuk kita pergi. Itu pun satu benda yang patut diambil tahu. Kerana kalau kita pergi rempuh dalam kawasan yang memang terlibat dengan agama mereka, seolah-olah kita meredai perbuatan itu. Itu pasal itulah bila mari hari Kristian ke hari apa, hari kita bercuti, kadang-kadang kita terlupa kepada ayat Quran, takadus samawati, apa ni Allah Taala sebut dalam Quran, hampir langit terbelah. Runtuhnya langit sebab apa? Anda'u lirrahmani walada, apabila ada orang mengatakan Allah Taala itu ada anak. Kita kadang-kadang main-main pergi ucap selamat kepada mereka, sedangkan perbuatan tersebut langit pun nak runtuh, bumi nak terbelah. Dengan sebab apa? Sebab adanya masyarakat yang mendakwa da'u lirrahmani walada, yang menuduh Allah Taala itu ada anak. Jadi garis panduan seperti ini sangat penting kepada masyarakat supaya kita tidak terjebak dalam masalah. Maka bila kita balik kepada tadi, hati manusia, hati yang baik, Allah Ta'ala sebut kepada kita supaya kita jaga. Maka Nabi SAW balik kepada asal matlamat dia juga untuk nak membina masyarakat ini dengan apa? Dengan diutammima makarimat akhlak, untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti yang sempurna. Jadi dia nak budi pekerti yang baik, maka Nabi SAW letak garis panduan di situ. Maka inilah dia panggil pentingnya tazkiyatun nafsi, pentingnya kita menjadi orang yang baik jiwa dia, baik jiwa dia. Sebab apa? Jadi bila kata orang berakhlak dengan orang beragama, ada beza tak ada beza? Ya, ada beza tak ada beza? Orang beragama dengan orang berakhlak, jawabnya ada perbezaan. Kadang-kadang orang tidak beragama tapi akhlak lebih tinggi daripada orang yang beragama. Boleh berlaku ke tidak? Boleh berlaku. Hormat pada orang, tidak pecah amanahnya, dengan kalau buat kerja tekun, tidak kata cuai, tak buat kerja. Tapi ada orang Masya Allah beragama, tasbih dekat tangan, mulut kutuk orang. Berlaku tak berlaku? Masalah tak. Kadang-kadang tasbih, kalau Arab tu tasbih memang dia main je. Pasal itulah bila orang tanya guru saya, apa hukum bawa tasbih? Dia kata tasbih tu ada tasbih, ada mirwah dia panggil, buat kipas. Dah duk pusing ke tangannya, kalau Arab duk main tasbih tu, bukannya duk zikir. Jadi orang beragama duduk atas masjid dia, Masya Allah tabarakallah, mari sahawal, bukan masjid kita ni, nama pengurusi marah dah. Mari awal dengan pakaian cantik, bersih, nak serban, nak pergi pakai jubah lagi contohnya. Tiba-tiba dia keluar masjid, selipar dia, ya orang tersepak selipar.
campur masuk dalam parit dia selipar dia. Nyo bercekok pinggang, maki sumpah orang kat. Tengok. Orang besar ni, orang hebat, Pak Haji, tapi maki orang. Berlaku tak berlaku macam tu? Subhanallah. Kadang-kadang dia keluar, kereta dia kena sekat orang. Nyo maki orang, Allah. Jadi kita mengatakan akhlak itu mencerminkan kepribadian orang. Kalau setakat kita nampak dia warak je, kita nampak dia hebat je, nampak hebat je pakaiannya dengan penampilan, tapi belum tentu lagi kalau akhlaknya belum teruji. Pernah seorang mari dekat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia pergi dekat Sayyidina Umar, dia nak jadi saksi. Umar kata apa? Mu kenal ke dia? Dia kata kenal gitu-gitu ya. Maknanya tak kenal betul-betul. Setara mana mu kenal dia? Dia kata dia berkawan di sini. Umar kata pernah tak bermusafir dengan dia, berjalan dengan dia? Pernah. Dia kata tak lagi. Umar kata mu belum kenal dia. Bila itu dia panggil, pasal itulah dinamakan as-safaru. Musafir itu nama dia musafir sebab apa? Kenapa as-safar itu nama dia safar, musafir? Kita tak pernah tanya lagi kali. Kata ada orang tanya lagi. Sebab yusfiru an akhlaqir rijal. Ulama mengatakan musafir itu nama musafir kerana dia mendedahkan tembelang laki-laki itu. Boleh mengenali orang. Jadi bila kita musafir tengok, Masya Allah, tabarakallah, kalau berhenti tempat-tempat berhenti, dia orang pertama masuk dalam kedai makan. Nah, orang pertama masuk. Menu minta, tanda siap dah. Sudah makan, dia orang pertama keluar. Makanlah dulu, nak pergi tandas. Tak masuk-masuk dah. Kena 3 kali kita bayar dah. Kali yang keempat kita berkedal lain lah masuk. Masuk dengan Pak Haji ni kena pula aku. Dalam menu dia tanda banyak kan. Waktu nak bayar kita yang bayar, boleh kenal. Maka jadi mengenali akhlak manusia itu berbeza. Sebab apa? Sebab itulah yang dikatakan apabila hati manusia itu baik, maka dia akan menzahirkan akhlak yang baik. Hari ini para jemaah sekalian, di antara perkara yang kita cukup membimbang, yang membimbangkan kita di zaman ini, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Abu Daud. Nabi kata apa? Al-mu'minu, hadis ni pendek ya, kalau boleh tulis. Al-mu'minu ghirrun karimun. Al-mu'min ghirrun karimun. Iaitulah orang mukmin itu orang yang baik, dia punya perangai dia. Mulia orangnya. Ghirrun maknanya orang mudah ditipu oleh orang. Bukan dia menipu orang, dia selalu kena tipu. Baik sangat. Wal fajiru khabbun laim. Jadi orang yang fajir itu orang yang banyak benda-benda kerenah yang dia buat, laim, seorang yang buruk akhlak. Jadi kata di para ulama, bila seorang mukmin tu baik, mahmudut taba', dia punya mulia, dia punya perangai, ghafilun anis syarri, maka dia tak terfikir nak buat benda tak baik. Mana kamus tak baik tak ada dalam kepala dia. Nak tipu orang, nak apa ni, khianat kepada orang. Hari ni kita dengar macam-macam. Kadang-kadang masjid, nak buat masjid sampai 3 kali tukar kontraktor orang Islam. Sikit tu saya dah jumpa 6 kontraktor tukar. Siap-siap masjid, bila kita masuk, saya tanya gurau dengan imam, saya kata orang buat masjid dengan kaki ke dengan tangan? Dia punya dinding ni begini, macam buat dengan kaki. Bahkan sebuah masjid runtuh dia punya atap. Akhir sekali terpaksa pergi ambil kontraktor yang bukan Islam untuk selesaikan. Dia kata, Haji, kalau kami orang bukan Islam buat masjid, kami pun takut mau tipu lah. Subhanallah. Pasal tu Nabi kata al-fajiru khabbun laim. Orang fajir mana orang yang tidak mempunyai akhlak yang baik. Kita tak kata dia tidak beriman, sebab dia duduk masjid sekali dengan kita juga. Bahkan tamat kontrak tipu orang pun pergi Mekah kat dia ni. Kenapa? Jumpa duduk Mekah kontrak kita ni. Hebat dia ni. Ada seorang kawan saya tu, dia jumpa seorang pergi Mekah, beli barang-barang di Mekah mahal, jam harga berapa ribu jam. Ni kata nak buat apa ni, beli banyak-banyak ni, takkan nak bagi anak satu seorang kot, jam 45 ribu sebuah ni, sebiji. Dia kata saat dia ni ada syarikat besar, jadi dia kena beli jam ni untuk nak bagi kepada bos-bos nanti balik mudah. Subhanallah, jam untuk rasuah beli di Mekah.
Saya tanya cakap dengan kawan tu, pergi bisik dengan dia, tak cukup setakat beli Mekah, bawa tawah sekali, lepas tu siram dengan air zam-zam pula, bawa puas hati kita. Mana agak tak, ya puas hati, laim. Orang pergi Mekah ni orang untuk nak membersihkan jiwa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah saya selalu sering memperingatkan para jemaah, bila kita pergi ke Mekah, para jemaah sekalian, Al-Ka'bah, Al-Haramaini Syarifaini, Ka'bah, Telaga Zamzam, dua tanah haram, Raudah, tempat yang mulia, tapi tempat-tempat ini tidak mensucikan orang. Tempat ini bukan menyucikan orang. Bila kita pergi, semua jadi malaikat belaka, tak ada. Terus saya kata apalah para jemaah sekalian, ada seorang pakcik tu 5 selipar dia hilang. Saya kata, pakcik niat apa? Memang saya bawa 5 selipar. Cadan dah kau orang curi. Kata memang kena curi sungguh. Pasal dia niat tak molek nak pergi Mekah. Niat tak molek. Dia niat pergi Mekah ni orang jahat, dia bawa 5 selipar. 5 hilang. Akhir kali beli yang dekat Masjid Haram tu baru selamat buat balik. Tengok, Mekah ni dia ada immunity dia kebal. Jadi kalau kita nak pergi, kita tak usah duduk bersangka buruk dengan orang, jangan. Cuma kalau kita niat takut putus, tak, kata terpejabut tali, mana sabar. Tapi kalau niat orang curi, insya-Allah dapat. Ada seorang pakcik dia pergi haji dengan saya. 3 hari duduk Mekah, mari menangis. Saya kata, kenapa menangis? Dia kata, ustaz nak minta tukar bilik. Kata, kenapa? Bilik kan dah cantik, luas. Dia punya maknanya selesa lah. Katil satu orang cukup, kipas ada, aircon ada. Dia kata, dalam bilik saya tu ramai orang sakit. Mari nak tukar. Dia seorang sihat walafiat, alhamdulillah. Saya pun tanya dia, waktu nak mari hari tu niat apa? Waktu nak mari hari tu, nak bagi haji tu niat apa pakcik? Niat apa? Dia menangis. Dia kata, saya sikit je niatnya, ya Allah sekiranya saya sihat, saya nak bantu orang sakit. Saya pegang dia pakcik, kata alhamdulillah. Ini satu tanda yang baik, doa pakcik makbul sebelum sampai di Mekah. Faham tak faham doa dia? Allah Ta'ala mustajab doa pakcik belum mari haji lagi, doa mustajab dah. Lepas ni kalau doa di Arafah, insya-Allah lagi mustajab. Dia kata, kenapa? Kan doa di Mekah, di Malaysia, kalau saya sihat nak bantu orang sakit. Sekarang ni pakcik sihat tak sihat? Dia seorang sihat dalam bilik, hak lain sakit habis. Bantulah kata. Dia pun nak kesak air mata keluar daripada bilik pakai senyap gitu, tak ada tukar bilik. Nak kata apa tengok. Subhanallah, Allah Ta'ala letak hati manusia husnuzan billah. Bila kita bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla, Tuhan beri apa yang kita nak. Ajaib. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, hati perlu dijaga. Lebih daripada kita jaga kereta kita, lebih daripada kita jaga segala-galanya. Kalau rumah kita nak masuk rumah 5 kali buka kunci baru sampai dalam rumah, tak, takut masuk pencuri. Kata di para ulama, pencuri hati lebih dahsyat daripada pencuri yang lain. Yang lain-lain itu benda dunia ya. Tapi kalau dicuri hati kita oleh syaitan, maka kita jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan motivasi kita ada manfaatnya untuk para jemaah sekalian. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.